Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita tinjau berita-berita menarik hari ini. Kerajaan ambil alih projek kapal peronda luar pesisir THHE Destiny. Sedia pinjaman RM153 juta. Jekyll, walaupun baru ada kes kebakaran baru-baru ni, adalah pemegang saham tunggal terbesar Saipak. Tidak ada kenaikan untuk saham sarung tangan meskipun pandemik meningkat di China. Bursa Malaysia mensasarkan 39 IPO pada tahun 2023 dengan jumlah dana yang melebihi 3 bilion ringgit. Banyak tu. Kerajaan ambil alih projek kapal peronda luar pesisir THHE Destiny. Sedia pinjaman RM153 juta. Kerajaan menerusi Kementerian Kewangan MOF mengambil alih projek kapal peronda luar pesisir OPV daripada THHE Destiny Sdn Bhd selepas menemui beberapa masalah berkaitan projek itu, termasuk keperluan pinjaman RM152.6 juta daripada kerajaan untuk memastikan penyiapan dan penghantaran kapal pertama. Berikutan kelewatan projek itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa agensi penguatkuasa menjalankan tugas mereka dengan sewajarnya bagi memastikan tiada siapa mengambil kesempatan daripada proses perolehan awam. Dalam sidang akhbar selepas mesyuarat Kabinet pada Rabu, Perdana Menteri memberi komitmen agar OPV dapat disiapkan pada tahun ini dan sebarang salah guna kuasa perlu dipertanggungjawabkan kepada mereka yang bersalah. Ini adalah projek kedua yang gagal disiapkan pada waktunya walaupun telah diberi penambahan masa. Terdahulu, kapal tempur pesisir LCS melibatkan dana RM9.13 bilion juga gagal disiapkan selepas 11 tahun dianugerahkan projek tersebut. THHE Destiny adalah 51% dimiliki oleh Destiny Berhad dan 49% dimiliki oleh TH Heavy Engineering Berhad. Bagaimanapun, TH Heavy telah dinyah senarai daripada Bursa Malaysia pada September tahun lepas selepas kumpulan itu gagal mengemukakan pelan penyusunan semula untuk keluar daripada masalah kewangannya. Saham Destiny yang kehilangan 56% daripada nilai yang tahun lepas ditutup setengah sen atau 6.25% lebih tinggi pada hari Rabu, memberikannya pemodalan pasaran berjumlah sebanyak RM141.4 juta. Yang kapal LCS dulu apa cerita? Beralih kepada berita seterusnya. Jekyll adalah pemegang saham tunggal terbesar Saipak. Beberapa hari lalu, kita dikejutkan dengan kebakaran yang berlaku di Jekyll, Cawangan Shah Alam. Hampir keseluruhan premis tersebut terbakar dan dianggarkan Jekyll mengalami kerugian melebihi RM100 juta. Mungkin ramai yang tak tahu, cawangan ini sahaja telah memberikan keuntungan sekitar RM300 juta setahun kepada kumpulan Jekyll. Itu baru satu cawangan. Korang tahu tak, Jekyll ada lebih 20 cawangan di Malaysia. Cuba anggarkan berapa keuntungan syarikat ini setahun. Tapi hari ini saya lebih berminat untuk share dengan anda berita yang lebih menarik berkaitan Jekyll. Kumpulan Jekyll kini merupakan pemegang saham terbesar syarikat tenaga boleh diperbaharui Saipak Resources Berhad. Tenaga boleh diperbaharui itu maksudnya renewable energy lah. Jadi dia dah pegang saham terbesar dalam Saipak Resources Berhad ni melalui tawaran saham persendirian. Dalam makluman kepada Bursa Malaysia hari ini, Saipak berkata ia selesai menempatkan 176.65 juta saham baru pada harga RM67.1 juta atau 38 sen sesaham kepada Jekyll Capital Sdn Bhd, anak syarikat Jekyll. Menurut bernama, Jekyll kini merupakan pemegang saham tunggal terbesar dengan jumlah pegangan saham langsung dan tidak langsung sebanyak 27.33%. Saipak dalam satu kenyataan pada Rabu berkata, Saipak memandang Jekyll Capital sebagai pemegang saham Bumiputera strategik baharu yang akan membantu mengekalkan status Saipak sebagai syarikat senaraian awam yang dikawal Bumiputera dan akan menjadi pelabur jangka panjang Saipak. Dengan sokongan pelabur Bumiputera yang kukuh seperti Jekyll Capital, Saipak menjangka untuk mengoptimumkan lagi kedudukan pasaran strategik mereka, meningkatkan asas pemegang saham serta mengembangkan dan mengukuhkan kehadiran perniagaan mereka di peringkat tempatan dan serantau. Sementara itu pula, Jekyll Capital dalam sebuah kenyataan berkata, pelaburan tersebut adalah untuk mengimbangkan pelaburan Jekyll Group agar portfolio mereka lebih terdedah kepada penggabungan prinsip-prinsip environmental, social and governance ESG. Dengan pengambilan saham ini, Jekyll mengatakan bahawa Saipak memberikan komitmen untuk mengembangkan projek solar skala besar 2 LS2 iaitu projek solar terapung di Danau Tok Uban, Kelantan. Selain itu, lebihan modal tersebut
akan digunakan untuk projek penghasilan tenaga boleh diperbaharui di ladang Tanah Merah Negeri Sembilan. Dengan munculnya Jekyll Group sebagai pemegang saham terbesar Saipak, pemegang setes sebelumnya iaitu Chung Chi-Yang kini telah beralih ke posisi kedua dengan pemilikan 12.74% saham, diikuti oleh CEO yang juga pengasas Saipak, Datuk Daud Ahmad dengan 6.77% saham. Saham Saipak ditutup 1.5 sen atau 2.88% lebih tinggi pada 53.5 sen pada Rabu. Sebelum kita pergi ke berita berikutnya, korang suka tak saya baca berita ni? Kalau rasa best, bagilah support dengan subscribe YouTube channel saya ni. Bukan kena bayar pun. Baiklah, berita berikutnya. Tidak ada kenaikan untuk saham sarung tangan meskipun penularan pandemik meningkat di China. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ini, apabila kita melihat kenaikan penularan COVID-19, kita dapat juga melihat kenaikan pada harga saham-saham sarung tangan di Bursa Malaysia. Ramai dalam kalangan kita ni yang menanti-nantikan kenaikan harga saham-saham ni kerana saham-saham ni pernah menjadi saham favourite semasa PKP lalu dan ramai yang berjaya menjana pendapatan daripada kenaikannya. Tetapi kali ini, hal ini dilihat tidak berlaku dan mungkin tidak juga akan berlaku dalam masa terdekat. Memetik laporan The Age, disebabkan oleh lebihan bekalan sarung tangan yang banyak, stok sarung tangan tidak mungkin melihat kenaikan harga walaupun China sedang bergelut dengan gelombang jangkitan COVID-19 yang terbesar berikutan keputusan mengejut China untuk melonggarkan sekatan pandemik bulan lepas. Penganalisis percaya bahawa peningkatan kes di China tidak akan meningkatkan permintaan stok sarung tangan tempatan dalam jangka masa pendek disebabkan oleh lebihan bekalan dan margin yang lebih kecil. Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sdn Bhd Tong Pak Leng mengatakan pemain sarung tangan Malaysia tidak akan memperoleh manfaat dari gelombang penyebaran COVID-19 kerana China sendiri memiliki pengeluaran sarung tangan yang cukup besar. Tak perlu nak harapkan daripada Malaysia. Selain itu, syarikat Malaysia juga tidak menjual sarung tangan ke China kerana harga di China jauh lebih rendah. Penganalisis Penyelidikan Sekuriti BIMB Nur Suhaizah Hashim pula berkata masih terlalu awal untuk mengukur hasil langkah terbaru China itu. Permintaan mungkin bertambah baik tetapi tahap inventory semasa sudah cukup untuk memenuhi permintaan pasaran sedia ada. 4 syarikat utama pengeluaran sarung tangan di Malaysia adalah Top Glove yang ditutup pada Rabu dengan harga dagangan 86 sen, Harta Lega RM1.61, Supermax 83.5 sen dan Kosan RM1.10. Bursa Malaysia mensasarkan 39 IPO pada tahun 2023 dengan jumlah dana yang melebihi RM3 bilion. Bursa Malaysia berhad menjangkakan 39 syarikat akan menawarkan initial public offering IPO di Bursa Malaysia tahun ini untuk mengumpulkan dana melebihi RM3 bilion. Menurut CEO Bursa Malaysia, Datuk Muhammad Omar Swift, sebahagian besar penyelenggaraan baru akan tertumpu kepada pasaran ACE dibandingkan dengan pasaran utama dan pasaran LIP. Ini kerana syarat-syarat yang lebih fleksibel akan ditetapkan untuk pasaran ACE. Menurut beliau lagi, terdapat banyak likuiditi dalam pasaran. Pasaran secara umumnya sangat kukuh dan itu akan memberi keseimbangan pada tahun ini. Namun demikian, beliau menegaskan semuanya ini harus didukung oleh sentimen para pelabur. Beliau juga menjangkakan modal yang dikumpul pada tahun ini akan lebih besar berbanding tahun 2022. Untuk rekod, sehingga November lalu, Bursa Malaysia mencatatkan 35 penyenaraian dengan jumlah modal terkumpul sehingga RM3.15 bilion dan memberikannya pemodalan pasaran atau market cap sebanyak RM10 bilion. Dua syarikat yang disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia iaitu Senheng New Retail Berhad dan Farm Fresh Berhad yang didukung oleh Khazanah Nasional Berhad menyaksikan nilai market cap pada RM4.12 bilion sewaktu disenaraikan. Pada 2021 pula, Bursa Malaysia mencatatkan 29 penyenaraian dengan keseluruhan market cap sebanyak RM8.21 bilion dan pertambahan modal sebanyak RM2.75 bilion. Banyak juga IPO baru akan disenaraikan tahun ini. Secara purata, kita akan menyaksikan 4 hingga 5 IPO baru setiap bulan. Pelaburan saham IPO ni boleh untung lumayan sekiranya kenalah dengan caranya. Nak belajar lebih lanjut pasal IPO, searchlah dekat YouTube ke TikTok ke Mahir Saham IPO. Anda pun boleh memiliki saham IPO ni. Syarat utama adalah mempunyai akaun CDS. Dah ada akaun CDS, barulah boleh beli saham. Belum ada akaun CDS lagi? Daftar di bawah saya. Pergi ke accountcds.com. Baiklah, itu sahaja berita yang saya dapat kongsikan dengan anda pada hari ini. Jumpa lagi. Jangan lupa, paling penting, like video ni dan subscribe ya. Jumpa lagi guys.